Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, tidak ada satu perkara pun mudah melainkan apa yang kau jadikan perkara tersebut mudah. Dan engkau ya Allah berkuasa mengubah satu benda yang payah jadi mudah dengan kehendak-Mu. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini sekali lagi kita boleh sama-sama berada dalam satu program mingguan yang telah dijalankan oleh pihak PSM, SUK, satu program khusus yang berkaitan dengan dasar umi ataupun ubudiyah, mas'uliyah dan itqan sebagai pengisian tetap pada seluruh warga SUK. Dan saya hari ini sebagai seorang penceramah jemputan lah, tidak hak sport skala, kerana mengambil sempena ambang Ramadan, dan insya-Allah kita akan sama-sama bicara dalam waktu yang telah diperuntukkan kepada kita ini perkara yang berkaitan dengan Ramadan yang semakin hampir, yang kita duk tunggu-tunggu. Sedang hadirin sekalian, alhamdulillah, apabila kita sebut Ramadan, ini bukan benda baru bagi kita dan kita duk sambut sama. Sambutan Ramadan ni merupakan rutin tahunan kita. Tiap-tiap tahun kita sambut Ramadan. Tiap-tiap tahun kita akan sebut ambang Ramadan. Bahkan kita diajar berdoa. Berdoa lah. 2 bulan sebelum Ramadan ni kita diajar berdoa. Supaya doa kita adalah balighna Ramadan. Ya Allah, tolong sampaikan kami kepada Ramadan. Maknanya, ya Allah, tolong bagi peluang pada kami, panjang umur kami, hinggalah kami berjumpa dengan Ramadan tahun ni. Ramadan tahun lepas, kita Alhamdulillah, Allah bagi peluang kepada kita jumpa Ramadan tahun lepas. Allah bagi peluang kepada kita jumpa kepada Ramadan sebelum daripada ini. Puluh-puluh tahun dah kita jumpa dengan Ramadan. Tahun ni, kita mengharapkan, walaupun kita kata ada 3-4 hari lagi Ramadan depan kita ni, yang pastinya kita tidak dapat mengatakan bahawa kita pasti akan jumpa dengan Ramadan, sebab kita tak tahu ajal kita bila, kita tak tahu kita akan mati bila. Walaupun kita kata 4 hari, 5 hari lagi je nak Ramadan, kita tak pasti. Tidak ada seorang pun di kalangan kita yang dapat bagi jaminan bahawa kita akan jumpa dengan Ramadan. Tapi kita diajar minta dengan Allah, kerana hidup mati manusia ni ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Taala sebut setiap manusia yang bernyawa ini pasti akan jumpa dengan mati. Dan Allah Taala sebut ajal mati manusia ini Allah Taala ada tetapkan waktu, tempoh, tarikh dia. Dia tahu belaka. Tapi itu salah satu daripada rahsia Allah. Rahsia Allah dengan kita, dengan manusia, yang Allah sengaja tak bagi tahu kepada kita. Tapi apabila sampai masa dia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Ta'ala tak pelewat walaupun satu saat dan tidak perawal walaupun satu saat. Jadi oleh kerana kematian ini suatu perkara yang pasti dan dia merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kita tak tahu bila, maka kita diajar supaya minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah bagi peluang kepada saya supaya saya jumpa dengan Ramadan untuk tahun ini. Dan kita juga minta Allah Subhanahu wa taala supaya bukan sekadar bagi peluang kita supaya jumpa dengan Ramadan, bahkan kita nak supaya Allah Taala terima ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi, dan hadirin sekalian, Ramadan satu anugerah yang cukup istimewa yang Allah bagi pada kita. Ini kita tahu belaka. Ini kita tahu belaka. Suatu keistimewaan. Dan Ramadan juga
disediakan dengan pelbagai kelebihan yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, dan Nabi SAW telah ceritakan kepada kita kelebihan Ramadan. Tajuk yang kita nak bincang hari ini adalah andainya ini Ramadan terakhirku. Mungkin satu tajuk yang kita rasa ada orang dia kata tajuk tu bunyi sedih. Ada orang dia kata sepatutnya kita kena suka lah nak sambut Ramadan ni. Tiba-tiba tajuk kita nak bincang ni bunyi sedih, sebut bab mati. Dan hadirin sekalian, kita biasa dengar kalau kita semaya, setengah-setengah tu imam, bahkan setengah imam di negara Arab ni, dia akan sebut, selain daripada dia kata betulkan saf, luruhkan saf, penuhkan saf, dia akan sebut juga sallu salatan wada'. Maknanya sembahyanglah kamu seolah-olah ini adalah sembahyang terakhir kamu, sembahyang perpisahan kamu. Sebelum nak akad takbir tu, selain daripada dia suruh betulkan saf, penuhkan saf, dia suruh semua jemaah di belakang dia ni, dia kata sembahyanglah kamu seolah-olah ini adalah sembahyang perpisahan, sembahyang terakhir kamu. Tujuan apa sidang hadirin sekalian? Tujuannya supaya kita peseng manusia ni, dia kalau dia tahu dah peluang dia ada banyak lagi, maka dia akan jadi perangai kita manusia ni, dia akan jadi hero tak gaduh. Namun dia tahu tak apa, tak boleh hari ni, esok pula. Tak boleh esok, lusa pula, banyak lagi peluang kita. Jadi apabila ada sifat tu, ada perasaan itu dalam jiwa kita, menyebabkan kita pun tak bersungguh-sungguh. Tak bersungguh-sungguh nak ambil peluang yang ada depan mata. Kita akan main-main sebab kita tahu peluang banyak lagi depan hari. Tapi apabila kata ni dah, ni peluang terakhir dah ni. Dah. Kata ni peluang terakhir awak. Kalau awak tak lepas hari ni, tak lulu hari ni, tak lih hari ni, tak ada dah. Ini peluang terakhir. Apabila sebut peluang terakhir, maka pesing kita manusia ni, dia akan buat habis ring lah. Bersungguh-sungguh dia akan buat. Dia akan rebut sungguh-sungguh. Dia akan, orang panggil ikhtiar sungguh-sungguh. Sebab dia tahu dah, ini yang terakhir bagi dia. Lepas pada ni tak ada dah peluang itu. Dan sememangnya, hakikatnya begitulah kita. Bagaimana kita sebut awal tadi. Sebenarnya kita ni, semua perkara adalah yang terakhir bagi kita. Sebab kita tak tahu mati bila. Kita kata hari ni, kita suruh telitah nak makan sup. Nasi sup lah. Kita kata, ingat nak makan nasi sup. Tak apalah, kita kata esok lah kita makan. Sebenarnya, kita belum tentu esok kita boleh makan sup. Kalau depan ni ada dah sup tu depan mata kita, kalau kita suka nak makan selalu, engkau bagi dia depan mata dah. Sebab kata-kata tak apa, tak saya makan hari ni, nak makan esok. Itu merupakan, sebenarnya itu adalah peluang terakhir kita yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu, yang kita tak boleh nak kata bahawa peluang tu, kita boleh merancang, kita boleh bercita-cita, tapi kita tak boleh nak jamin bahawa peluang tu akan mari pula selepas daripada. Jadi begitulah juga Ramadan kita. Kita minta, ya Allah tolong bagi peluang kepada aku jumpa dengan Ramadan tahun ini. Kita segera dekat dah. Apa hari lagi dah kita rasa dah. Kita segera dekat dah, Allah, apa hari lagi sampai Ramadan. Tetapi dia tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh bagi jaminan bahawa kita akan jumpa dengan Ramadan tahun ini. Cuma kita boleh minta dengan Allah, kita boleh mengharap, kita boleh merancang untuk sambut Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan harapan kita, kehendak kita itu akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sedang hadirin sekalian, petang ni dalam waktu yang ada tak banyak ni, kita nak bincang. Dah kalau kita kata, seandainya ini Ramadan terakhir, bagaimana kita? Sedang hadirin sekalian, Ramadan satu bulan yang cukup istimewa. Satu bulan yang cukup istimewa. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran ni, Ramadan ni syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala sebut, pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran secara keseluruhan, turun ke langit dia. Kemudian barulah diturunkan secara sikit-sikit kepada Nabi SAW. Allah sebut pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Allah sebut khusus bulan Ramadan dalam Al-Quran.
Hudal linnas, yang mana Quran itu peranan dia adalah untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Menerangkan segala panduan. Dan Quran itu juga mengajar manusia ilmu untuk kita reti membezakan bainal haqqi wal batil, di antara kebenaran dan kebatilan. Dan hadirin sekalian, dari situlah apabila kita tahu bahawa Ramadan ini suatu bulan yang cukup istimewa, bahkan dalam bulan ini Allah fardukan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita satu daripada rukun Islam, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Ini salah satu rukun Islam. Selain daripada semaya, selain daripada zakat, selain daripada haji, salah satu daripada rukun Islam adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala sebut diwajibkan kepada kamu puasa. Kita ni wajib puasa, dan puasa ni puasa pada bulan Ramadan. Jadi kita nak selesai rukun kita ni, semaya kita boleh buat hari-hari, kita boleh buat. Ada di sana haji ke mana kena pergi buat Mekah, tak boleh nak buat kampung kita, tak boleh nak buat di negara kita. Maka nak selesai rukun Islam haji ni kena pergi Mekah. Dan negeri pun tak boleh pergi ikut, kena dia ada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Begitu juga Ramadan. Puasa yang diwajibkan oleh Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diwajibkan pada bulan Ramadan. Kita tak boleh buat pada bulan-bulan lain. Jadi oleh kerana itu, maka kita kena letak bahawa ini peluang kita nak menyempurnakan rukun Islam kita, iaitu rukun Islam iaitu berpuasa. Jadi apabila kita tahu dah besarnya peluang yang Allah bagi pada kita pada bulan Ramadan, bahkan di sana terlalu banyak ganjaran yang kita duk sebut sama. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah ataupun futihat abwabul jinan. Apabila marinya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bagi tahu kepada kita tentang keistimewaan Ramadan. Apabila mari bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga seluas-luasnya. Ditutup pintu-pintu neraka. Dan dirantai, dibelenggu syaitan. Syekh Ahmad Omar Hashim, dia dalam menghuraikan hadis ini, dia sebut maksud dibuka pintu-pintu syurga ialah Allah bagi peluang yang orang panggil peluang promosi lah kalau kita kan. Promosi, orang panggil promosi habis-habisan kepada umat manusia. Kalau betul mu nak masuk syurga, maka rebuklah peluang promosi bulan Ramadan ni. Mu peluang nak dapat masuk syurga tu terbuka luas. Begitu juga Allah promosi kepada kita pada bulan Ramadan. Kalau kamu betul tak sih masuk neraka, memang kamu ni betul-betul mengharapkan kamu ni selamat daripada neraka, maka bulan Ramadan ni lah peluang untuk kamu dapatkan pengampunan terhadap dosa-dosa kamu, dapatkan pembebasan daripada api neraka. Kerana ini yang dijanjikan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maksudnya ini kelebihan Ramadan. Dan Allah bagi gambaran dirantai, dibelenggu syaitan, nak bagi tahu dengan ibadat puasa yang kita buat, maka ruang-ruang untuk syaitan menghasut manusia tu semakin susah, semakin sempit. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita sebut dalam muqaddimah. Ingat balik, panah balik ilmu yang kita tahu belakang dah, yang tentang kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita pada bulan Ramadan. Jadi kembali kepada tajuk kita sidang hadirin sekalian, apabila sebut seandainya ini Ramadan terakhir. Kalau apabila kita tahu, kemungkinan kalau Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi peluang kita jumpa dengan Ramadan dekat ni. Dan ini adalah Ramadan terakhir, peluang terakhir dah kepada kita nak rebut segala kelebihan yang Allah sebut dalam pada bulan Ramadan ni. Fihi, padanya ada lailatun, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan apabila kita beribadat pada malam tersebut. Kita buat beribadat pada satu malam yang kena pada malam yang disebut sebagai malam Al-Qadarin, ganjaran pahalanya lebih banyak daripada kita buat ibadat setiap malam selama 1000 bulan. Umur kita pun belum tentu sampai 1000 bulan ni. Umur kita pun belum tentu sampai 1000 bulan.
Lepas, kalau kita kata 1000, kita dah hidup lah 1000 bulan, belum tentu lagi kita buat ibadat tiap-tiap malam. Nah, tolak lagi hak masa kita kecil-kecil mula, hak masa kita remaja mula nakal, hak masa kita muda-muda mula, orang panggil orang panggil galik sikit, lara sikit. Lepas tinggal berapa malam dah hak kita beribadat ni. Kita boleh buat ibadat pada satu malam pada bulan Ramadan ni sebut sebagai malam Al-Qadar. Seumpama kita beribadat lebih daripada 1000 bulan. Ini Allah bagi tahu kelebihan Ramadan. Yang sepatutnya kita pun jadi jadi nok. Tapi kok lepas kita dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala ibadat kita. 3-4 hari lagi kita akan jumpa pula dengan Ramadan yang penuh kelebihan yang kita sebut tadi. Pelbagai ganjaran kelebihan yang Allah Ta'ala bagi tu akan jumpa pula ni. 3-4 hari lagi jumpa pula dengan Ramadan tu. Maka, seandainya ini Ramadan terakhir bagi kita, gapo yang sepatutnya kita buat? Gapo yang sepatutnya kita ambil peluang? Lagu mana sepatutnya sifat kita? Apabila kita yakin dengan segala kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul tu, maka sudah pasti kita akan rebut sungguh-sungguh. Kita tak nak satu pun daripada kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ni terlepas pandai. Terlepas pandai. Dan hadirin sekalian, kalau kita ingat balik, kita ni apabila kita nak rancang hak akan datang, salah satu perkara yang boleh bantu kita untuk merancang perkara hak depan ni ialah kita tengok pengalaman hak lepas-lepas. Pengalaman hak sudah-sudah tu. Lagu mana kita? Lagu mana kita mengambil peluang dengan kehadiran Ramadan? Lagu mana kita sikap dan perangai kita ataupun kehidupan kita sepanjang bulan Ramadan. Hamba yakin, saya yakin, semua daripada kita ni apabila sebut Ramadan, memang kita berubah. Ramadan ni bulan yang mampu mengubah manusia. Kebanyakan manusia berimeh berubah. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar, memang kita berubah. Confirm berubah. Berubah. Masya Allah. Tak serupa dengan kehidupan sebelum Ramadan. Kita ingat balik tahun lepas. Lagu mana kita? Bulan Ramadan tahun lepas. Lagu mana solat jemaah kita pada bulan Ramadan? Tapi kita kata tahun lepas Ustaz, Qawi. Tahun lepas Ustaz, Ramadan Qawi. Kalau sebelum tu, Ramadan ni Masya Allah. Kita ni tiap-tiap malam confirm dah semaya jemaah di masjid. Paling-paling tidak isyak. Sambung dengan terawih. Waktu confirm dah. Tapi bukan sekat tu, bulan Ramadan 2 tahun lepas. Subuh kita boleh pergi di masjid lagi. Zuhur, asar semaya jemaah di masjid lagi. Boleh kata 5 waktu semaya jemaah di masjid. Bulan Ramadan. Baru ni bila-bila Qawi pun semaya jemaah di rumah. Bahkan, kalau pada puasa tahun lepas, Masya Allah, puak-puak kita ni, hak muslimin, hak lelaki ni, bukan sekadar semaya jemaah. Jadi imam lah terawih. Dah, sekala kita jadi makmum. Cari masjid tu, cari masjid ni, cari imam tu, cari imam. Tapi tiba-tiba, Ramadan tahun lepas, puak kita jadi imam belakang. Raya pula jadi tok khatib. Main lagi pergi tukar. Perubahan tu berlaku dalam kehidupan kita. Berlaku. Kita menjadi insan-insan bertakwa. Bulan Ramadan ni pakat jadi takwa belakang kita. Sebab maksud takwa ni apabila kita melakukan segala perintah Allah. Kita melakukan segala perintah Allah. Dan kita meninggalkan segala yang Allah larang. Dan itu yang berlaku kepada kita pada bulan Ramadan. Kita tinggal habis. Hak mengopak pun coti. Hak mengopak pun coti. Apabila sangat-sangat mengopak ke dalam WhatsApp ke ataupun direct kita kaya, puasa ni. Bulan Ramadan ni, bulan puasa ni. Ingat warna mengopak ni. Jauh kita. Masuk je Ramadan, jauh selalu. Ada ciri-ciri takwa tu pada diri kita. Kita pun tak boleh lah mengopak. Biasa duk tengok pada waktu masa duk tengok dalam handset, dalam TV cerita pelik-pelik. Bulan Ramadan ni tak boleh tengok puasa ni, tak boleh tengok cerita-cerita pelik-pelik ni. Dah. Istilah apa dia kata kuruh puasa. Setengah-setengah mak ayah pun bulan Ramadan ni skala TV tu on sama masa mana anak-anak nak tengok, mak ayah pun tengok sekali. Masuk bulan Ramadan berubah, ada jadual pula boleh tengok TV ni. Berapa bulan puasa ni tak boleh. Kalau hamba ingat zaman-zaman gitu, kita kecil-kecil, dah, arwah ayah kita ni. Masuk je Ramadan, ada TV buruk sebutir tu, panggil hitam putih tu. Kita kelik sekolah, tengok tak ada TV. Atas meja tu tak ada. Mana TV?
Tanya mak. Mak kata tahu tengok ada buah katil. Tengok-tengok buku dengan kain sarung duk buah katil. Apa? Boleh puasa. Dia tengok TV banyak kara-kara boleh merosakkan pahala puasa. Maknanya berubah manusia. Berubah. Dan kalau kita perhati, ambil masa 45 minit ingat balik puasa kita sebelum ni, memang kita akan khabar bahawa memang kita ni berubah pada bulan Ramadan. Berubah kepada kebaikan. Jadi jauh, jadi ada ciri-ciri takwa dalam diri kita. Ini hak berlaku pengalaman sebelum ni dah. Tujuannya kita tengok, oh kita muhasabah balik sebelum. Bagaimana kita Ramadan sebelum ni kita boleh jaga semaya Jumaat, jadi molek, jadi boleh semaya Jumaat 5 waktu. Dah, kadang-kadang jadi 4 waktu. Tapi boleh lah. Lepas tu, terawih, Masya Allah, malam-malam gitu terawih. Boleh semaya 8 rakaat, 11 rakaat, 20 rakaat. Baca Quran, Masya Allah. Bulan Ramadan ni, semua orang baca Quran. Bahkan dia jadi budaya yang baik dalam masyarakat kita. Semua pakat niat nak khatam Quran. Buat perancangan dah. Okey, tak ada baca. Dia kata baca pengalaman sebelum ni. Kalau start 1 Ramadan tak ada habis semua. Juzuk 29, 28, 29, 30 tu tak ada habis puasa. Apa tak ada habis? Sebabnya ngelah-ngelah tu dia sibuk go lain. Jadi dia start dah lah ni baca. Supaya nak suruh dia khatam. Dan hadirin sekalian, ni benda yang kalau kita perasan. Kalau kita perasan, perubahan yang berlaku pada diri kita. Berlaku semua orang berlaku. Keluarga kita berubah. Masya Allah. Nah, semua anak-anak kita pergi semaya masjid berlaku pada bulan Ramadan. Ini kelebihan yang kalau kita perasan, sesuatu yang telah memang akan berlaku perubahan pada kita pada bulan Ramadan. Jadi, dengan segala kebaikan perubahan yang berlaku pada bulan Ramadan, pengalaman sebelum ni itu kita ambil sebagai orang panggil muhasabah untuk kita. Dan kita boleh buat untuk yang lebih baik pada tahun ini. Dan hadirin sekalian, kenapa kita kata nak buat lebih baik? Sebab kita ada kemungkinan seandainya Allah bagi peluang kepada kita jumpa dengan Ramadan tahun ini, tidak mustahil ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi oleh kerana Ramadan terakhir, segala ganjaran yang kita sebut tadi, lepas pada ni tak boleh dah. Ni je peluang kita nak ambil. Kita nak pengampunan daripada Allah, pembebasan daripada api neraka. Kita nak Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala seumpama beribadat lebih daripada 1000 bulan. Ni dah hak kali terakhir kita. Maka kita kena rancang awal. Bagaimana kita nak buat? Seandainya ni hak terakhir, maka kita nak semua ganjaran tu. Tak usah satu pun daripada ganjaran tu terlepas. Terlepas daripada kita. Bahkan lebih-lebih lagi sedang hadirin sekalian, kalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nak khutbah, nak baca khutbah, naik atas mimbar, satu riwayat sebut apabila Nabi naik langkah pada panggil tangga yang pertama mimbar tu, maka Nabi sebut amin. Lepas tu melangkah naik yang kedua pula, maka Nabi SAW pun sebut amin. Naik tangga yang ketiga, maka Nabi SAW sebut amin. Nabi sebut amin tu, siapa ke ada sahabat-sahabat tu dengar Nabi sebut. Dan sebelum ni tak aja dengar Nabi sebut naik tangga tu sebut amin, amin, amin. Tak ni sebut 3 kali amin. Tiba-tiba, kali ni Nabi naik tangga, sebut amin, amin. Jadi lepas pada tu sahabat ni pergi tanya Nabi. Wahai Rasulullah, kamu masa naik mimbar tadi, kami dengar kamu sebut amin, amin, amin 3 kali. Apa? Sahabat tanya. Sebelum ni tak rajin. Maka Nabi SAW pun cerita, faqala inna Jibril alaihi salam atani. Nabi kata, Jibril mari jumpa dengan aku. Masa aku nak naik mimbar ni, Jibril mari jumpa. Jibril mari jumpa. Maka Jibril pun keceklah dengan Nabi. Gapa dia? Faqala, maka Jibril pun kata, man adraka Ramadan falam yughfar lah. Fadakhala an-nar. Jibril kata, siapa-siapa yang sempat jumpa dengan Ramadan, dia sempat hidup pada bulan Ramadan, tapi dia tak dapat pengampunan daripada Allah. Dah kan? Ramadan ni disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Allah, Nabi sebut kepada kita,
Allah janji nak bagi pengampunan. Siapa-siapa nak pengampunan daripada terhadap segala dosa, minta ampun bulan Ramadan ni. Allah nak bagi pengampunan. Kita dah hidup bulan Ramadan sebulan. Tapi habis Ramadan tak dapat pengampunan tersebut. Jibril kata, siapa-siapa yang dia jumpa dengan Ramadan, tapi dia tak dapat anugerah pengampunan yang sepatutnya dia perolehi sebagai orang yang telah diberi peluang hidup pada bulan Ramadan, maka mudah-mudahan dia ni masuk neraka. Ni doa Jibril. Jibril doa. Jibril berdoa. Orang yang dia jumpa dengan Ramadan, tapi dia tak layak dapat pengampunan Allah. Sedangkan pada bulan tu Allah janjikan pengampunan. Dakhalal jannah. Masuk neraka orang lagu ni. Jibril kata. Dan dia akan dijauhkan daripada Allah. Maka Jibril pun royak kepada Nabi. Bagi arahan kepada Nabi. Kul amin. Katakanlah wahai Muhammad. Amin. Jibril suruh Nabi mengaminkan doa dia. Maka Nabi SAW pun terus mengaminkan doa dia. Amin. Doa daripada malaikat. Ketua malaikat. Doa daripada Jibril. Orang jong perantaraan dia bawa wahyu daripada Allah. Malaikat ni berdoa dan diaminkan oleh Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul. Diaminkan oleh manusia yang paling mulia atas muka bumi. Masya Allah. Sudah pasti. Doa ni orang panggil tak ada hijab. Tak ada hijab. Nabi mengaminkan. Siapa dia? Orang yang dia jumpa dengan Ramadan, tapi dia tak layak dapat pengampunan. Dengan hadirin sekalian, sebab itulah boleh kita sebut sekiranya seandainya ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita tak tahu Ramadan sebelum itu setara mana. Allah dah bagi pengampunan kepada kita. Kita tak tahu, wallahu a'lam. Nah, tapi depan kita ada Ramadan. Kita akan jumpa pula dengan Ramadan. Hari ini peluang kita sekali lagi untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Maka kita kena rancang sungguh-sungguh, ya Allah. Sekiranya ini Ramadan terakhir bagi aku. Tolonglah bagi pengampunan terhadap segala dosa-dosa. Tolonglah selamatkan aku daripada neraka. Maka apabila kita betul-betul nak hak tu, barulah dia akan mari suatu kekuatan dalam diri kita. Untuk kita buat apa sahaja yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW sepanjang pada bulan Ramadan. Sebab Nabi sebut dalam doa tu 3 kali Nabi amin. Antaranya, siapa yang dia sempat Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan daripada Allah, maka didoakan supaya masuk neraka dan dijauhkan daripada Allah. Amin yang kedua, apabila Jibril kata siapa-siapa yang adraka abawai, yang dia sempat hidup dengan mak ayah dia. Mak ayah dia dah dewasa, dia dah ada kerja, dia dah ada keluarga. Mak ayah dia ada lagi, ataupun salah seorang daripada mak ayah dia ada lagi. Tapi dia tidak buat baik, tidak ambil peluang untuk buat baik kepada mak ayah dia. Nak balas jasa mak ayah dia, walaupun hakikatnya tak akan dapat balas jasa mak ayah ni. Maka Jibril kata, orang lagu ni pun, apabila mak ayah dia mati, dia diberi peluang sempat hidup dengan mak ayah masa mak ayah dia tua, tapi dia tak ambil peluang itu untuk buat betul-betul buat baik kepada mak ayah dia. Jibril kata, mudah-mudahan orang lagu ni masuk neraka dan Allah Ta'ala jauhkan daripada dia. Maka dia pun sekali lagi bagi arahan kepada Nabi SAW. Kul, katakanlah wahai Muhammad, amin. Jibril arah Nabi supaya mengaminkan doa dia. Dan Nabi SAW mengaminkan doa tersebut. Dan yang ketiga, siapa dia yang orang yang ketiga, dia boleh kata siapa-siapa yang apabila disebut nama kamu di hadapan dia, tapi dia tidak, orang panggil, tidak berselawat kepada kamu. Kita sebut, apabila kita orang sebut Nabi Muhammad, kita pun tak sambut sallallahu alaihi wasallam ataupun berselawat kepada Nabi, maka Jibril kata dia mati, masuk neraka. Dan Allah Ta'ala jauhkan daripada dia. Kul amin, katakanlah wahai Muhammad, amin pada doa ni, dan Nabi mengaminkan 3 kali Nabi amin. Salah satunya ialah orang yang sempat jumpa dengan Ramadan tapi dia tidak mengambil apa dia panggil peluang hidup pada bulan Ramadan sehingga melayakkan dia mendapat segala anugerah yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia.
Dan hadirin sekalian, Masya Allah. Rupa-rupanya. Kalau sebelum ni kita biasa sambut Ramadan ni, kita hanya nampak segala kelebihan yang dijanjikan. Kalau nak lebih, ni masa dia. Nak pahala lebih, ni masa dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut kepada kita, kelebihan. Apa dia? Kullu amali ibni Adam yudha'afu. Tiap amal anak Adam ni akan digandakan. Kebaikan yang kita buat, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Tiap kebaikan kita buat pada bulan Ramadan ni digandakan. 10 kali ganda sehinggalah 70 kali ganda. Kita buat amalan kebaikan kalau bulan-bulan biasa dapat sah, tapi buat benda yang sama pada bulan Ramadan, Nabi kata akan digandakan 10 hingga 70 kali ganda. Kelebihan Ramadan. Maka kita dengar tu serongai nak buat banyak sikit ibadat ni. Sebab apa? Sebab banyak 70 kali ganda ni. Apa 70 kali ganda dah pahalanya. Maka kelebihan tu banyak kita berseronok nak buat. Dengan sebab kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Nah, kita buat hak sunat pada bulan Ramadan, pahala dia serupa dengan kita buat hak wajib pada bulan-bulan lain. Kita buat hak wajib pada bulan Ramadan digandakan dengan ganjaran yang boleh 4 kali ganda. Masya Allah, banyaknya kelebihan. Maka kita pun, ni learning ni, sehari 2 dekat Ramadan ni, mula dah pergi cari buka semula mari. Ambil Al-Quran, sapu. Dah. Berapa tu? Lepas pada Ramadan tahun lepas kat sipir, tak buka lagi. Dah, tak buka lagi. Baru nak buka Ramadan ni pula ni. Nak royaknya bersungguh sebab kita tahu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Ada orang dia sanggup tangguhkan. Nah, dia nak bagi sumbangan, duk proses nak bagi sumbangan ni. Lepas tu dia kata gini, kita tunggu Ramadan lah. Boleh dah nak willah ni, tapi dia kata kita tunggu Ramadan lah. Kelebihan banyak sikit, bisa sedekah pada bulan Ramadan. Nak bagi tahunya, kita ni yakin ada kelebihan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul tu kita yakin sungguh. Menyebabkan kita sanggup, tangguh nak bagi sumbangan pada bulan Ramadan. Nak ambil kelebihan tersebut. Keyakinan kita terhadap janji-janji itu baik untuk kita. Tapi kita jangan lupa dengan hadis yang kita baca. Hadis yang kita baca tadi ajar kepada kita. Kita bukan sekadar nampak kelebihan yang ada dan kita nak rebut kelebihan tersebut. Kalau kita tak rebut, maknanya kita tak boleh dah kelebihan. Hadis yang kita baca tadi sebagai suatu dia panggil apa? Ugutan ataupun peringatan yang tegas kepada kita dalam peristiwa Jibril mari jumpa dengan Nabi masa nak naik mimbar ni. Dia suatu peringatan yang cukup berat yang diberikan kepada kita. Maknanya kalau kita tak rebut peluang yang ditawarkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini, bukan sekadar kita rugi, tak boleh barang itu, tak boleh pengampunan daripada Allah, bahkan didoakan dengan neraka dan jauh daripada Allah. Sebelum ni kalau kita kata apa, kalau kita tak ambil pun, rugi sebab tak boleh lah, tak ada apa-apa kita. Tak. Bukan sekadar kita rugi tak boleh barang itu, learningnya kita akan dikenakan kepada suatu seolah macam hukum lah. Sebab doa, Jibril doa. Hajju aminnya siapa dia? Rasul kita. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita rugi tak boleh barang itu, tetapi kita akan Masya Allah didoakan supaya masuk neraka dan dijauhkan daripada Allah. Maka lain daripada kita cerita kelebihan Ramadan, kita juga kena ingat seandainya Ramadan lepas-lepas tu kita tak perasan, kita harap Ramadan tahun ni lah kita boleh baiki. Bukan sekadar kita boleh ambil kelebihan dia, tetapi kita nak ya Allah, kita tak nak kita termasuk daripada golongan yang didoakan oleh Jibril tadi, yang diaminkan oleh Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin sekalian, ini satu peringatan yang besar yang saya rasa perlu kita merancang betul-betul. Minta dengan Allah, ya Allah tolong bagi peluang kepada saya hidup Ramadan tahun ini. Dan minta juga ya Allah tolonglah. Dah, kita ikhtiar sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan daripada Allah bagaimana yang didoakan oleh Jibril, yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi akhir sekali kita sebut beberapa perkara yang
Patutnya kita rancang, kita berazam sungguh-sungguh untuk kita buat. Antaranya Nabi SAW, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini manusia paling kuatlah ibadatnya. Paling kuat, paling sempurna ibadat dia. Tapi apabila masuk bulan Ramadan, Nabi menjadi orang yang lebih lagi. Hak dia dah hari biasa pun dia kuat dah. Tapi masuk pada bulan Ramadan, semakin kuat ibadat dia. Nabi ni. Nabi sendiri ni. Masuk Ramadan, semakin banyak ibadat yang dia. Dan Nabi SAW akan diziarahi oleh Jibril tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Jibril ni mari jumpa dengan Nabi tiap-tiap malam dan dia bertadarus Quran dengan Nabi. Bertadarus Al-Quran dengan Nabi. Baca Quran, baca dengar, baca betul baca. Rasulullah tadarus orang panggil Quran dengan Jibril ni tiap-tiap malam pada bulan Ramadan. Dan Nabi SAW, para sahabat boleh tengok perubahan. Masuk Ramadan semakin kuat ibadat dia. Jadi kita pun lagu itulah. Masuk Ramadan semakin banyak. Bagus. Itu contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha sebut Nabi SAW ini kan Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 yang terakhir, ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bila masuk Ramadan tu semakin kuat dah ibadat. Di 10 yang terakhir kuat lagi. Beza. 20 yang pertama Ramadan tu kuat daripada biasa. Masuk 10 Ramadan semakin kuat. Nabi menghidupkan malam-malamnya sehingga kan disunatkan kita beriktikaf. Dah, maknanya cuti lah. Panggil 10 hari bersama dengan isteri pun bercuti. Sedangkan bersama dengan isteri, orang suami isteri ni itu sebahagian daripada ibadah. Tapi Nabi SAW masuk Ramadan 10 yang terakhir tu orang panggil iktikaf di masjid. Fokus betul-betul kepada ibadah. Maka apabila Nabi sendiri berubah kehidupan dia pada bulan Ramadan, kita ni lebih-lebih lagi lah sepatutnya. Kena rancang perubahan tersebut. Bukan sekadar skala-skala berubah dah, semakin molek dah. Hak tu mungkin tanpa rancang, jadi dengan sendiri. Tahun ni, kiranya ini adalah peluang terakhir kita rancang betul. Bagaimana kita nak mengisi waktu-waktu bermula daripada satu Ramadan sehinggalah berakhirnya Ramadan, supaya kita tidak terlepas satu pun kelebihan-kelebihan yang telah ditawarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Dan sidang hadirin sekalian, selain daripada kita pastikan kita semaya berjamaah, buatlah kok mana pun. Kalau tak boleh di masjid pun kita buat di rumah. Kita ada pengalaman dah tahun lepas. Semaya di rumah jadi tu imam dah. Kita jadi tu imam, isteri kita, anak-anak kita jadi makmum. Pastikan kita solat berjemaah. Kalau tahun ni boleh pergi masjid, kita pergilah masjid. Pastikan solat kita masya-Allah. Bak solat tu clear. Bukan sekadar kita solat wajib saja. Kita pastikan juga solat-solat sunat kita yang sebelum ni kita suruh payah nak buat. Payah nak buat solat sunat ni. Nak 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur ni payah suruh dah. Ayuh. Kita kata gua nak tak buat Allah, kita nyong gaduh lah tahu mudah boleh buat wajib pun mudah. Adakah kita memang tak mampu? Dah. Kalau kita tengok kau sebelum-sebelum ni enggak masuk bulan Ramadan, bukan hok buat 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. 20 rakaat kita boleh buat. Maknanya kita mampu nak sembahyang buat 2 rakaat. 20 kita boleh buat straight pula tu. Nah. Qiyam rakaat sujud, bagi solat bangun pula 20 rakaat. Bahkan kita ni masya-Allah dak bulan Ramadan ni siap tanya saya kita. Demo pergi sembahyang masjid mana? Masjid tu. Oh, masjid tu buat berapa rakaat? Buat 8 rakaat. Oh, saya tak pergi 48. Saya memang tiap-tiap tahun pergi 20 rakaat. Bangga boleh pergi sembahyang 20 rakaat. Tak apalah. Baguslah suka sembahyang banyak tu. Tapi kalau kita muhasabah, kalau 20 rakaat straight kita boleh buat,
Apa yang jadi berat nak buat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Jadi insya-Allah sidang hadirin sekalian, ambil peluang ini. Kalau kita serah berat apa ni, masuk bulan Ramadan ni kita set selalu. Ramadan ni pastikan hak wajib selesai berjemaah. Hak orang panggil qabliyah, ba'diyah 2 rakaat sebelum semaya, 2 rakaat selepas semaya itu pun kita pastikan kita tak tinggal. Tambah paling lagi pula solat duha pula. Lepas tu qiyamul lail paling-paling kurang 2 rakaat. Nah, payah apa muka kukuk mana pun kita bangun awal bulan Ramadan ni. Bangun awal. Jarang benar ya bangun lepas pada bel. Paling tidak pun setengah jam sebelum bel tu kita bangun belakang. Kalau sebelah muslimat pula agak, 2 jam sebelum tu bangun dah. Kalau salah tak sedar sekali je bulan Ramadan, Allah seminggu duk cerita kat orang, Allah, hamba malam baru ni tak sedar. Susah hati benar, kita tak sedar sahur dah. Nak bagi tahunya, kekuatan kita ada, kita boleh buat. Baca Quran. Kalau kita memang duk amal sama dah, duk target sama nak khatam Quran bulan Ramadan, teruskan. Teruskan mudah-mudahan. Amalan baca Quran itu tidak terhenti dengan berakhirnya Ramadan. Lepas Ramadan pun kita boleh buat juga. Jadi insya-Allah, sidang hadirin sekalian, kita tengok satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bab baca Quran ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi kata, tidak berhimpun satu-satu kaum, satu-satu kumpulan manusia di rumah Allah. Wa yatadarasu yatluna kitaballah, baca Quran. Berhimpun, patut pakat baca Quran, bertadarus, cari, cuba memahami ayat-ayat firman Allah, cuba menghayati segala firman Allah. Sebagaimana yang kajian kita buat, siri yang ke-29. Tiap-tiap tahun ada semua waktu buku tadarus tu dah. Nak supaya seluruh rakyat Kelantan kita ni bertadarus. Kenapa? Kerana bertadarus Al-Quran ini antara kelebihannya ialah Nabi SAW tersebut sebut kepada kita, nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala akan turunkan ke atas orang yang bertadarus Al-Quran, baca Quran, bertadarus Al-Quran ni, Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Ketenangan ni semua manusia perlukan. Tak ada manusia tidak perlukan ketenangan yang Allah berikan. Dan ketenangan ini tak boleh beli. Tak boleh bayar. Kaya setara mana pun, dia tak boleh nak bayar. Ketenangan ini anugerah Allah kepada kita. Allah yang berikan. Sebab tu tak semestinya orang kaya tenang. Tak semestinya orang miskin serabut. Sebab ketenangan anugerah Allah. Salah satu cara nak mengundang anugerah ketenangan daripada Allah ialah baca Quran dan bertadarus Al-Quran. Ni Nabi sebut. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Ta'ala akan limpahkan kepada orang yang baca Quran, bertadarus Al-Quran ini dengan rahmat yang banyak. Kemudian wa haffatuhumul malaikah. Malaikat ni ada malaikat khusus. Pakak buka payung, sayap dia memayungi orang-orang yang baca Quran, orang bertadarus Al-Quran. Dan wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Ta'ala akan sebut nama-nama mereka ni di kalangan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah sidang hadirin sekalian, andainya ini Ramadan terakhir kita, jadikanlah dia Ramadan yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Jadikanlah dia Ramadan yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Kita akhiri pertemuan kita dengan Ramadan, dengan Ramadan yang paling istimewa yang Allah terima, yang menyebabkan Allah anugerahkan pengampunan kepada kita. Allah selamatkan kita daripada neraka. Allah bebaskan kita daripada azab neraka. Allah terima segala amalan kita. Allah berikan kepada kita kebaikan ibadat yang dijanjikan oleh Allah pada malam Al-Qadar. Dan semua itu insya-Allah boleh jadi hak kita kalau kita betul-betul berusaha, kita betul-betul merancang. Kerana Nabi SAW sebut, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umat aku ni boleh masuk syurga belaka, illa man aba, melainkan manusia hak tak sih. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ya'ba, siapa hak tak sih masuk syurga ni? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa-siapa hak taat pada aku boleh masuk syurga. Wa man asani, dan siapa-siapa hak deraka kepada aku, dia sebenarnya orang yang toksik kepada syurga. Maknanya dia akan masuk neraka. Jadi saya akhiri sedikit perbincangan ringkas kita tentang persediaan
persiapan kita menyambut Ramadan Al-Mubarak yang akan mari tak lama lagi. Mudah-mudahan kita boleh berfikir, merenung dan merancang, dan insya-Allah dengan perancangan yang kita buat itu, Allah Ta'ala bimbing kita dengan hidayahnya, akhirnya insya-Allah kita mendapat segala kebaikannya dan kita diampunkan oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada petang ini perhimpunan yang dirahmati oleh-Mu, dan perpisahan kami lepas pada ini, ya Allah, di bawah jagaan dan peliharaan-Mu. Ya Allah, balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan, pertemukanlah kami kepada Ramadan, kurniakanlah kepada kami peluang untuk hidup pada bulan Ramadan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, jauhkanlah kami daripada segala azab neraka, dan berikanlah kepada kami peluang untuk mendapat segala kebaikan pada bulan Ramadan yang akan kami sambut tak lama lagi, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.